السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muka surat 54. Baris yang bawah sekali dalam bab ujub. Mata saya kelabu ke, lampu tak berapa cerah. Duk tanya pasal kelabu ke. Lampu tak berapa cerah ke, mata saya kelabu ke. Lampu tu yang duk langut 3 kali je tu. Mata kelabu pun kelabu je lah. Baik, alhamdulillah kita sambung balik pengajian kita nanti bulan lepas ke Covid, sambung pula tahun baru kan. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, dan perbedaan perbezaan antara keduanya. Antara mana? Antara sifat takabur dan sifat ujub. Perbezaan antara keduanya, barangkali dalam kitab tu titik huruf zal tu jatuh bang, jadi dal. Kalau jadi perbedaan, mana? Ada aku kita abang ada titik tak? Ada titik? Ada. Mana kita lama dia jatuh ada titik eh? Tak ada jatuh ni tak lama dia jatuh ada titik. Perbezaan antara keduanya, kedua yakni sifat takabur dan sifat ujub. Beza tang mana? Bahawasanya takabur itu, sifat takabur itu melazimkan ia akan mereka yang takabur ia atasnya. Apa maksud? Sifat takabur itu melazimkan ia orang yang ada sifat takabur tu akan mereka yang takabur ia atasnya. Apa dia maksud? Yakni dengan makna kata orang sifat takabur, maksud dia duk tengok diri dia ataupun dia duk suluh diri dia tu, dia berasa diri dia tu lebih. Dia tengok diri dia tu lebih pada orang lain, dan orang lain tu lebih rendah ataupun lebih lekeh daripada dia. Itu takabur. Jumpa tak? Betul tak saya baca orang tu? Betul kan? Ikut silap tempat. Betul tak? Muka surat 54 ke muka surat tak sama? 54. Bawah sekali. Bab ujub tu bawah sekali. Bawah sekali. Dan perbezaan. Jumpa tak? Jumpa? Apa dia? Tu duduk tengah-tengah ni sedang makan nasi. Jadi dia tak ambil tang sedang. Kalau kita pergi ambil tang tu, dia makan nasi. Apa makan nasi? Jadi itu tergantung ambil awal. Muka surat 54 tu hak bawah kali. Jumpa dah? Dia kata dan perbezaan beza
Ha. Perbezaan antara keduanya, kedua sifat apa? Sifat takabur dan sifat ujub. Kita duduk dalam sifat ujub lah ni. Perbezaannya bahawasanya takabur itu, bahawanya takabur ini, sifat takabur itu melazimkan ia akan mereka yang takabur ia atasnya. Melazim mana? Makna dia melihat, dia tengok diri dia tu lebih daripada orang lain, dan dia duk tengok orang lain tu lekeh, ataupun hina daripada dia. Itu yang kata takabur ni. Dan ujub itu itu takabur. Dan ujub itu ketentuan dengan seseorang dirinya. Ujub ni dia tentu diri dia, dia tak tengok orang lain. Takabur ni dia duk tengok orang lain, dia duk buat adu. Kita kata adu kan, pelagar. Dia dengan lepa tu dia lebih lagi kan. Tu yang main sifat takabur tu. Dia lebih lagi, lepa tu tak ada apa kan. Di segi harta, lepa tu rumah sebiji ya, kita 2 biji. Di segi kereta lepa tu ada sebiji ya, kita ada 2. Kadang-kadang kereta sama, tapi lepa Azia ya, aku Alphard. Dia tengok dia lebih. Dia tengok dia lebih. Ni bukan duk poli apa, dia kata kita poli lah dah. Tak takut ada tu yang nak cerita tentang takabur tadi ni. Dia tengok dia lebih dia. Adapun ujub, dia kata ujub itu ketentuan dengan seorang diri. Seorang diri dia mai perasan diri dia seorang. Orang lain tak ada duk kata apa kan. Perasan kata dia lebih segala-galanya. Dia lebih pandai pun dia, rajin pun dia, semua duk dia, pandai masak, pandai buat kuih, semua dia. Perasan kata lebih, padahal buat tak sedap pun. Perasan kata dia buat sedap ni kan. Kek lepa tu buat siapa pun tak teringin aku tengok orang order tak berhenti, tapi orang order sekali tu lah tak mau dah. Tu dia main perasan begini. Ujub. Dan bahawasanya ujub itu kelakuan hati yang dicela pada syarak. Penyakit ujub ni penyakit yang ada dalam hati kita. Dalam hati kita. Dia merupakan perangai yang syarak marah. Bahasa kita kata syarak marah, yang dicela pada syarak. Syarak cukup marah, orang yang ada perasaan apa? Perasan diri ni. Tambahan lagi, tambah lagi, kata lebih lagi, sifat ujub ini membinasakan ia akan pahala ibadat. Bila ada perasaan ujub ni akan merosakkan pahala ibadat. Ibadat sah, pahala tak ada kan. Kerja pergi kerja tapi mai cukup bulan gaji tak ada. Gaji tak ada sebab apa? Letih. Berpunca daripada ada sifat ujub dalam diri ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 26. Apa dia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tu'ni ankum syai'a. Artinya, sebut olehmu hai Rasulullah, sebut olehmu hai Rasulullah akan hari memerangi kamu akan puak Hawazin pada lembah yang dinamakan dengan Hunain. Pada lembah yang dinamakan Hunain, yakni di antara Mekah dan Taif. Peperangan Hunain berlaku pada tanggal 6 Syawal. 6 Syawal tahun 8 Hijrah. Sebab apa ni? Sebab tentera Islam ada 1,200 tentera. Tentera kafir tak sampai pun. Tu yang main perasaan tu, kita ramai duk perasaan ni. Sebab tu Allah Ta'ala turunkan ayat ini nak peringat kepada tentera-tentera Islam, jangan kita ta'ajub, jangan kita perasan
dengan jumlah yang ramai kan. Sebab di segi adat bila sebut jumlah ramai ni sudah pasti dapat menewaskan tentera yang sedikit, jumlah yang sedikit. Tapi maka sebab itulah Allah Taala turun ayat ni peringat kepada tentera-tentera Islam. Ni peperangan ni berlaku di Hunain, di antara Mekah dengan Taif, lembah Hunain dia panggil. Ketika mana menyukarkan akan kamu oleh banyak bilangan kamu, bilangan tentera Islam ramai, tu yang seronok maka tiada mengkayakan oleh banyak kamu itu daripada kamu akan sesuatu. Artinya apa? Mengkaya, yakni tiada menolak ia daripada kamu akan suatu daripada pekerjaan seteru kamu. Kamu jangan duk sangka kata kamu sedap, kamu boleh menang. Jumlah yang ramai. Takut apa? Takut tentera yang ramai tadi tewas. Dengan sebab apa? Dengan sebab sifat ujub tadi. Bila kita ramai, kita ambil jalan mudah, ambil jalan sambil lewat. Alah tak apa kan. Sopa centang kadang-kadang kita tak apa, aku kereta aku laju, hampa pergi dulu ambil jalan mudah kan. Hampa kereta kancil nak boleh lari tak mana, habis sangat 100 kan. Aku dia kata pakai highlight 4x4 ni kata tak ada masalah, lopak-lopak tu kebelah pi buat tak tahu, aku boleh lari 16 18, hampa pi dulu kan. Siapa cerita apa budak-budak tu apa kura-kura dengan arnab kan. Pasal apa tu cerita tu boleh ambil pengajaran kan, sifat ujub yang ada pada arnab kan. Arnab mana? Arnab ke kancil? Arnab mana? Maka tu yang arnab pi tengah jalan, malah kura-kura tu lambat dah, aku sat dia, aku relax dulu tengok. Akhirnya kura-kura menang kan. Tu punca sifat ujub yang ada dalam diri. Maka ni Allah Taala turun ayat ni peringat kepada tentera Islam. Dan sempit pada perasaan kamu oleh bumi serta luasnya. Perasaan kita sempitnya, sedang bumi ni luas kan. Bumi ni luas, kemudian lari kamu membelakangkan akan seteru. Lari bila mana seteru mai atok perancangan yang elok kan, menyebabkan kamu akan jadi kucar-kacir, tewas. Tapi dalam peperangan Taif ini, peperangan Hunain ini, tentera Islam akhirnya menanglah. Akhirnya menang. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Tabarani, salasun muhlikatun syuhun, kan, huruf kan. Salasun muhlikatun syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa i'jabul mar'i binafsi. Artinya bermula 3 perkara membinasakan ia akan yang mengerjakannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana seseorang itu dia buat 3 perkara ini, akan rosaklah amal ibadat dia. Dengan makna kata apa? Dengan makna amal ibadat dia tak ada apa, rugi saja. Apa dia 3 perkara yang disebutkan oleh Rasulullah bila mana seseorang itu buat benda ni akan rosak amal ibadat dia? Yang pertama, kikir yang diikutkan, kedekut, syaitan duk bisik kan. Allah, lepa hang pulun buat kerja, duk bagi kau hang buat apa kan. Lepa kerja sendiri lah, nak senang buat kerja sendiri, duk pulun hang pulun buat kerja senang-senang nak bagi orang lepa duk tumpang senang. Syaitan duk menyebabkan kita kedekut, merasa sayang nak bagi kan, nak bagi ke orang ratus-ratus pula. Tak. Itu yang katakan kikir yang diikut. Yang keduanya, keinginan nafsu yang diturut, boleh rosak amal ibadat. Keinginan nafsu yang diturut, alah tak payah pergilah mengaji pagi ni kan, pokok bunga hang beli petang mari bukan hang bulan pasu lagi kan. Tumpang pagi ni tak ni petang hang tak ada lah. Dia dulu kan, syaitan dia duk
duk hasut nafsu kita, duk turut. Itu ada keinginan nafsu yang diturut. Turutlah. Alah minggu depan ada lagi kuliah, kalau apa? Kan, bukan tak ada lah. Turut lah. Dia tak tahu, dia tak pernah tanya, ish aku ada lagi tahu minggu depan. Kan? Kalau dia tanya, ish aku ni tak tahu nak ada ke tak tahu minggu depan ni. Kan? Baik aku pi, mungkin ni kelas atau ni pengajianku yang terakhir. Kan? Walaupun duduk di tahun baru, ni mungkin hak terakhir dah aku main minggu ni. Minggu depan tak tahu lagi. Kan? Sebab apa? Sebab mati kita tak tahu. Kan? Sebab mati kita tak tahu. Maka sebab itulah dia kata apa? Kata Rasulullah SAW, keinginan nafsu yang diturut, jangan duk turut nafsu, kena lawan. Kan? Kena lawan. Lebih-lebih lagi umur kita. Kan? Umur kadang-kadang dia main tak larat, dia main sakit urat. Kan? Main duk ketua. Kan? Ni masuk tahun 2021, mana umur tambah setahun. Kan? Dengan kubur korang setahun. Dengan kubur orang tahun. Kalau kata 2 tahun lagi kita nak hidup, makna kata tinggal setahun lagi ya. Tinggal setahun lagi. Kalau kata seminggu lagi kita nak hidup, kena kurang dah sehari. Tinggal 6 hari. Kalau kata 6 jam, tinggal lagi 5 jam ya. Kalau kata tinggal 1 jam, mungkin tinggal 59 minit ni. Kalau kata 10 minit, mungkin tinggal 9 minit. Allah, 9 minit lagi. Ada nak dan balik rumah. Tak tahulah. Kan? Yang kemarin ada kematian kan. Dia balik kulit. Kunci mana? Duk sihat dah. Sihat cara kunci mana lah. Kan? Lepas tu pakat dia beradik nak pergi berubat. Nak berubat di Kelantan, orang Kelantan. Ada tak tahulah dia beradik kan. Berubat di Kelantan. Pergi sampai kat Jeli. Kan? Tak dan sampai tempat lepas nak pergi ubat tu, meninggal atas kereta. Nak pergi ubat tu, tak dan. Itu pergi hospital lah, pisah kata meninggal, buat balik mai tengok. Pergi sampai Jeli lah. Tah balik mai simpan. Ni dah kita ni. Baik, sebab tu dia kena lawan lah nafsu kita ni. Jangan duk turut lah umur kita ni. Aku lah kena paksa lah. Kan? Aku kena mengaji, aku kena baca Quran, aku kena banyak zikir, aku kena banyak selawat lah. Kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, menyukakan dan membilangkan baik oleh seorang akan dirinya. Menyukakan dan membilang baik oleh seorang akan dirinya. Orang duk puji dia, seronok lah. Kan kita ni orang puji. Mereka bidah. Kalau tak ada ni hang pakai kelas ni pakai tak ada lah. Contoh kan. Contoh betul. Kan kita berasa mana? Orang duk puji dia tu. Sebab tu dalam hadis yang lain Rasulullah kata, orang hak duk puji ni dia suruh apa? Ambil pasir lempak muka dia. Berkelai lagi teruk lah kata. Sebab apa? Nak sekat jangan duk puji lah. Takut apa? Takut diri kita ni dia main perasaan, dia main takabur. Sebab kita ni biasa, orang biasa ni kategori tak boleh. Orang puji sikit, dia main perasaan lain lah. Kan? Dia main perasaan lain. Kadang-kadang kita nak keluar daripada rumah nak main mengaji tu kan. Nampak jiran duduk juri pokok bunga, kita pun buat lambat nak bagi dia tegur lah. Kan? Buat lupa barang guna balik. Awak tak tegur lagi, tak tahu. Dia pun tegur, nak pergi nak pergi mengaji. Oh bagus lah, dia kata kami ni tak dan, tak apalah. Dan nak tunjuk kata kita ni bagus, rajin. Jangan, tu dipanggil takabur. Benda-benda tu dia boleh main tak? Benda boleh main. Syaitan dia usaha bagi rosak amalan kita ni. Kita main mengaji kan? Kita kata bagus dah, bagus lah. Tapi kita kena duduk tak mana? Syukur kita. Syukur sebab Allah Ta'ala bagi hidayah boleh main. Boleh main mengaji. Allah Ta'ala bagi hidayah, bagi taufik. Ada orang Allah Ta'ala bagi hidayah, taufik tak ada. Tak boleh nak main. Hidayah ada, teringin nak main, tapi taufik tak ada, kekuatan tak ada nak main. Man, ramai hak yang teringin nak main mengaji tapi tak boleh main disebab apa? Taufik tak ada, kekuatan tak ada. Ada orang yang tengah Allah Ta'ala bagi taufik tapi hidayah tak ada. Taufik ada, kekuatan ada, boleh main tapi hidayah tak ada, tak boleh main.
Bila orang ajak dia, dia kata tak raya lah. Dia kata bukan boleh duduk lama atas kursi ni, lenguh, sakit, urat, apa semua ada. Tapi kalau pergi pasar malam 3 kali round pusing. Bukan pergi duduk cari beli apa pun, beli cucuk neram ya. Pergi duduk musim 3-4 kali nak cari cucuk neram ya. Dia kata beda minum dengan air kopi tang-tang. Boleh pusing. Kalau pergi pasar raya, pergi supermarket ke apa, pasar raya, pukul 2, pukul 6 keluar. 6 petang keluar. Dia kata, loh, pukul 6 dah berasa sat ya, no? Pukul 2, pukul 6 baru keluar. Duduk dalam pasar raya, bukan dia sedar. Dia tak tahu hujan ke, ribut ke, dia tak sedar. Duduk dalam tu kan, malam ke, siang ke tak sedar. Duduk sono, kali tengok barang. Orang tu lelong, promosi 50. Orang ni, 80. Duduk ligan tengok barang. Tentu kali pergi tu dah pukul 6 kan. Tapi cuba main duduk dalam majlis ilmu kan, dia kata sejam 10 kali tengok jam kan. Awak lambat lagi tau. Awak dia lambat dia. Jam pun dia lagi kerap tengok tak gerak. Lagi kerap tengok siapa tak gerak tu mana. Waktu kita buka besar kan, tengok tak berhenti. Ingat zaman kita kecil-kecil dulu lah kan. Lah ni zaman peringkat tua-tua ni, dia tak apa nak kerap tengok. Aduh kalut ke dapur ni zaman kecil. Mak duduk hidang apa semua, kita duduk tahu si tidak langut tengok jam tak berhenti. Ni siapa tak berjalan dah jam kan. Tu dia dah. Baik. Dan berkata Ibnu Mas'ud, siapa dia? Yakni Ibnu Mas'ud ini dia Ibnu Mas'ud ni dia lahir di Mekah dan dia meninggal di Madinah. Ibnu Mas'ud lahir tahun ini khilaf, ada setengah ulama kata 650, ada setengah 652, ada setengah 653 dia. Dan dia meninggal di Madinah dan dimakamkan di perkuburan Baqi'. Apa yang pernah pergi Madinah, bayanglah perkuburan Baqi'. Dan beliau juga Ibnu Mas'ud ni lebih masyhur dengan Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud. Dia pernah menyertai peperangan Uhud dan peperangan Badar. Dan dia juga merupakan orang yang pertama menghafaz Al-Quran, yang terima direct dengan Rasulullah sebanyak 70 surah. Dia dengar sendiri dengan Rasulullah 70 surah dia. Ni Ibnu Mas'ud. Baik. Dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, al-halaku fi snainil qunuti wal ujub. Artinya bermula binasa itu ada dua kelakuan. Yang boleh rosak ni kata Ibnu Mas'ud ada dua. Boleh rosak ibadat kita, ada dua kelakuan, ada dua perkara. Pertamanya, putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Hak boleh rosaknya kita, amal ibadat kita, putus asa daripada rahmat Allah. Macam mana putus asa daripada rahmat Allah? Malas nak buat dah. Contoh kita duk doa duk doa apa? Doa lah, contoh dia kata Allah Ta'ala uji kita kan. Uji apa? Ibu bapa kita akan sakit, anak kita akan sakit. Orang kata banyak doa lah, sabar kan. Doa sungguh-sungguh minta sembuh, tiba-tiba tak sembuh, sakit, putus asa, aku malas lah nak doa. Ni dia kata kan, putus asa daripada rahmat Allah. Tak mau doa lah, malas doa pun tak lega pun. Sedangkan kita sebagai hamba Allah ni jangan putus asa daripada mencari rahmat Allah. Kena senantiasa berdoa. Doa sungguh-sungguh. Umur kita lagi, lebih-lebih lagi umur kita, kena lagilah banyak-banyak doa, minta kepada Allah supaya apa? Supaya Allah Ta'ala ampun dosa kita kan. Ampun dosa kita. Dosa kita banyak dosa, tak tahu nak abang kan, tak boleh nak kira.
Sebelum Allah Ta'ala matikan kita ni, kita harap Allah Ta'ala ampunlah dosa kita dan kita dapat bertemu Allah dalam keadaan dosa kita terampun. Kita mengharapkan itu. Yang keduanya, menyukakan akan seorang oleh dirinya. Menyukakan akan seorang oleh dirinya. Mana menyukakan orang? Ni sifat tadi. Bagi seronok main pasal kata kita ni, bagi kita ni rajin, kita ni pandai. Tu benda yang boleh rosaknya diri kita ni, rosaknya amalan kita. Hanya saja menghimpun oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu akan dua kelakuan ini tadi ni, kerana bahasanya orang yang putus asa tiada menuntut ia akan kebajikan, kerana tiada harap ia akan dia tak maulah, tak minta lah, kan? Dan orang yang ujub itu tiada menuntut akan dia, kerana sangka telah mendapat ia akan dia orang ujub, kan? Dia kata aku pandai dah, nak duk ngaji buat apa? Oh betul kan? Mak ngaji benda tu lah, kan? Ngaji apa? Bak tu ngaji bak mayang aku ngaji lama dah. Sedangkan bak mayang ni kena mengaji. Lagi hidup kena mengaji lah, kan? Semayang ni yang duk kata kita ni boleh lah. Lagi mengaji lagi tak erti je. Bahasa kita kata, bahasa Kesaik, lagi mengaji lagi bodoh. Orang kalau mengaji lagi mengaji, berasa kuih pandai, kuih cerdik, tu ada sifat tu, sifat ujub dalam diri. Tu tak ngaji, bila berasa pandai tak ngaji lah, kan? Bila rasa kita ni tak erti dia mengaji, kan? Ngaji bab semayang pun kita sampai ni kadang-kadang tak habis lagi mengaji. Ni kata kita mengaji habis dah. Sebab tu benda ni benda wajib ni, kena belajar sungguh-sungguh. Sebab tu salah seorang sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, apa amalan yang terlebih baik? Apa ayu amal afdalu ya Rasulullah? Apa dia amalan yang terlebih baik? Jawab Rasulullah, ialah as-salat, sembahyang, kan? Pada awal waktu, semayang Rasulullah sebut semayang. Nak abang kata besar beratnya ibadat semayang, tapi ibadat semayang lilah orang buat mudah-mudah, buat ringan-ringan. Sebab tu kita kena tahu, kena belajar, kan? Belajar apa? Belajar bab syarat, syarat semayang, bab rukun semayang, bab perkara yang membatalkan sembahyang. Syarat sembahyang antaranya kena bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dah ambil wudu, hadas besar mandi junub, kan? Kena belajar juga bab mandi, bab nak berwudu. Tu yang kadang-kadang bila kita tanya tu, hak umur apa? Bukan umur 4 tahun, bukan umur 5 tahun, umur 4-50. Bila tanya tentang rukun wudu, kadang dia boleh habaq, bukan dia tak boleh habaq. Wudu ada apa? Dia habaq 6 tu apa dia? Dia pun habaq 4 basah 2 kering, bukan dia tak boleh habaq, boleh habaq. Apa dia 4 basah? Dia pun habaq, kan? Basuh muka, basuh tangan hingga situ, basuh kepala, basuh kaki. Apa dia 2 kering? Niat dan tertib. Bila kita tanya basuh muka ni hak mana sampai kat hak mana, dia mula tak tahu kira basuh muka. Sedangkan benda tu wajib nak tahu. Niat tang mana, dia mula tak tahu niat. Sebelum nak ambil tu kita niat dah. Niat dulu. Sedangkan ni ibadat yang disebutkan muqtarinan, mesti menyertai. Menyertai mana? Bila ayak sampai ke muka, waktu itulah diniatkan. Kan? Piduk niat dulu baru bayak, baru bermuka. Bukan tak sah dulu ni. Persyarai kena bersih pakaian, tempat dan semua. Pakaian kena bersih. Sebab tu dalam kitab Majmu' dia kata apa? Majmu' Rasail, salah satu rasail. Dalam kitab tu bab pakaian dia kata apa? Wajib kena tahu cara membersih pakaian, mengikut syarak. Kalau kita bersih pakaian
kita tak tahu cara yang dituntut oleh syarak, maka di segi hukum syarak tidak dikira bersih. Kan? Kacau, kena mengaji juga, basuh baju pun kena mengaji. Supaya apa? Supaya ibadat kita tu sah. Tu sangkut dengan ibadat semayang tu. Sangkut. Sebab apa? Nak semayang, nak pakai baju. Baju hak kita nak pakai semayang, kena bersih. Bila bersih tadi, sebab tu kita tengok orang tua dulu dengan zaman kita ni beza. Orang dulu basuh mana? Orang dulu basuh pakai beruih. Duduk di telaga, duduk di tepi sungai, pakai beruih, bro. Kan? Lepas tu, dia cucuk ayak, selai cucuk. Cucuk apa panggil? Cucuk kodok pun cucuk ya. Cerok lagu tu. Jurui, jurui bahasa putih no. Jurui. Jurui. Lepas kata bahasa surat apa dia? Cucur. Apa ya cucur tu? Cucur kudu. Cucur juga. Perlalukan ayat, bilaskan ayat. Bilas ayat. Jurui pi. Orang tua dulu buat. Betul tak? Betul. Main zaman kita lah. Murah mesin. Boleh kata hari ni ada siapa rumah tak ada mesin? Boleh kata semua ada kecuali rosak. Kan? Kecuali rosak dia kata ada mesin. Kan? Tapi tak boleh guna, rosak. Tapi rosak lah. Tu pun dia tunggu nak perbaik lain. Dia kita tidak beli baru. Dia tak boleh tunggu lah. Basuh mesin. Kan? Basuh mesin kita ni macam pakaian luar ni mungkin kita kata tak kena najis, tak apa. Pakaian dalam kita. Kan? Pakaian dalam kita. Biar dalam kita ni kadang kena najis, sama ada najis. Jadi kadang sakit perut ni dia tak dan pumpreh begitu ya. Hak tu mungkin kita basuh. Kan? Sebab tu najis ni dia bagi pada dua. Satu disebutkan najis aini, yang kedua disebutkan najis hukmi. Apa dia najis aini? Najis aini, najis hak nampak terang-terang. Nampak kata ada najis, hak tu najis aini. Maka nak bersih dia mesti hilangkan najis ain najis tu. Hilang tadi ni di segi warna dia, kan? Bau dia dan rasa dia kena hilang. Dia kata nu kena hak, minta maaf sebut hak jenis cirit kuning. Dah sebut. Lepas kata mengotok Azad ni, boleh pergi cerita cirit kuning pula. Tapi nak kena habis. Walaupun kutuk. Hak jenis kuning tu kadang-kadang dia lekat di seluar dalam, dia payah keluar. Betul tak? Sedangkan dalam hukum syarak dia kena apa? Nak bersih tadi tiga tu. Warna, bau dan rasa. Rasa hilang. Bau tak ada. Warna tak hilang. Antu macam mana ni? Duk tonoh beruih tak keluar ni. Dia kata klorok pun tak keluar. Jenis makan apa masak lemak cili padi. Dia kuning-kuning tu dia keluar tu. Ngotok sungguh tak apa, tak pergi makan lupa begitu lah. Maka hak ni takkan kita nak pergi kerat buat. Pakai jahanam tu lah. Kan? Maka hak ni di hukum syarak kata dimaafkan. Apa selesai tu? Dimaafkan. Hak tu bab masalah hukum najis yang aini. Yang nampak. Hak hukmi ni. Najis hukmi. Kan? Najis hukmi ni najis. Tahu najis tapi tak nampak rupa najis. Macam mana? Seluar dalam kita. Minta maaf sebut. Kan? Kadang kita ni lebih-lebih lagi main peringkat dia kuih tua. Kan? Dia kadang-kadang dia main penyakit apa? Kencing tak lawan. Kita duduk sikit bergerak, cerit keluar. Tentu cerit keluar. Minta maaf sebut lah. Tapi nak kena habah. Dia keluar. Bila keluar, lekat di seluar dalam juga. Lepas tu balik pergi rumah kering lah. Tak ada nampak apa najis. Tak nampak. Maka ni disebutkan najis hukmi. Ain najis tak nampak, tapi di segi hukum najis. Tengok tak ada apa pun. Maka hak ni juga wajib kita kena perlalukan ayat. Ambil seluar dalam ni, jurus dulu. Bagi pelalu ayat. Dia nak hilang pun bukan tak ada lah.
Kan? Cuma kita tahu kata di sini ada kena najis. Pelalu ayak. Lepas tu barulah kita masuk dalam mesin. Kalau kita tak pelalu ayak, mana di situ ada najis. Pi bubuh dalam mesin masuk sekali dengan kain telekung kita, dengan baju suami kita, baju semayang, jubah dia apa semua, pi duk gui habis semua. Habis satu mesin. Tak rosak. Kita semayang, pi semayang, jaga kosong tak. Pi sampai di akhirat, buka buku catatan amalan kosong. Takut. Sebab tu Rasulullah SAW bagi tahu di antara ramainya manusia yang diazab di dalam kubur ialah berpunca daripada najis. Sebab najis dia tak bersih. Kena azab dah dalam kubur, punca najis je. Amalan clear. Semayang cantik semua, najis punca. Menyebabkan tadi semayang kita habis. Rosak habis. Sebab syarat nak semayang tadi, dia mesti apa? Suci. Tu dia kita kena belajar satu-satu. Tu yang kita mengaji ni, tu tak, orang kata tak runeh. Lagi duk runeh, rupanya ada lagi. Sopa apa? Sopa bawang. Lepas satu. Sampai halus sikit. Mengaji habis. Sampai halus. Jangan kita koyak satu, tak apa dah, tahu dah bahawa dah, kena lagi koyak. Supaya apa? Nak hilang sifat ujub tadi ni dalam diri kita. Jangan duk rasa kata kita ni dah boleh, rasa kita ni dah pandai, rasa kita ni dah hebat. Jangan. Kan? Kadang begitu ya ustaz-ustaz pun kan. Dan kita bukan kita alim semua, apa saya bukan alim semua. Tak alim pun, cuma boleh duk cakap ni ya. Jelak-jelak perempuan ada depan saya ni lebih hebat daripada saya. Kan? Lebih hebat, cuma perempuan tak main cakap ya, cuba bagi speaker, bagi mic tau. Jelak-jelak saya pula tu. Ni. Saya pula geleng kepala. Kan? Sebab itulah kita kena selalu tanda syukur dan pandang diri kita hinanya kita, lemahnya kita. Kita tak mampu ni. Baik. Dan orang yang ujub itu tiada menuntut ia akan dia, kerana sangkanya telah mendapat ia akan dia. Tak mengaji pasal apa? Duk rasa pandai dah. Dan ditanya akan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Satu hari ada orang tanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tanya apa? Bila masanya ada seorang itu mengerjakan kejahatan. Orang tu dikira buat jahat ni bila? Orang yang macam mana? Maka menjawab ia Siti Aisyah, kan? Orang yang jenis mana yang duk buat jahat? Apabila menyangka ia akan dirinya berbuat kebajikan. Kan? Orang yang buat jahat, kata Siti Aisyah, ialah orang itu bila mana dia berasa, dia duk sangka kata diri dia duk buat baik dah. Kami buat baik dah, duk bantu orang sana, bantu orang sini. Jaga tu. Kan, kadang-kadang kita duk bantu orang, jaga, alhamdulillah, syukur. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bagi kepada aku rasa perasaan ihsan, rasa nak tolong orang. Syukurlah, alhamdulillah. Jangan dia main perasaan apa? Aku ni duk tolong orang, lepas tu apa, aku kaya saja, kedekut baik mampus. Dah baik pula, mampus pula berhujung. Kan? Jangan. Biar kita rasa syukurlah Allah Ta'ala bagi kat aku perasaan nak tolong kat orang, nak bantu orang. Duk kena itu. Tu yang kata Aisyah, apabila menyangka ia akan dirinya berbuat kebaikan. Duk kata ni buat baik, ni buat baik. Kan? Dan memandang seorang laki-laki kepada Bashar bin Mansur rahimahullahu ta'ala. Seorang lelaki tengok ke Bashar Mansur pada ketika memanjangkan ia akan sembahyang. Sembahyang panjang, lama lah. Dan mengelokkan ia akan ibadat. Contoh kita buat bandingan tak? Kita sembahyang di rumah seorang-seorang dengan kita sembahyang di masjid ataupun di surau. Kita sembahyang mana? Sembahyang sunat. Sembahyang sunat qabliyah ba'diyah. Di rumah kita buat tak sembahyang sunat qabliyah ba'diyah?
tanya diri kita. Kan? Terus aduk jawab ah. Dia idem apa perasaan pula tu. Ujung kan. Aku buat. Jangan. Kan? Kita nyeri juga. Di rumah kita buat tak? Kau boleh abang dia. Dia kata buat. Alhamdulillah. Jawab tu. Syukur. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bagi kat aku hidayah. Bagi kat aku ketuan. Boleh buat. Di masjid kita buat tak? Kita buat. Pergi masjid buat. Kita sembahyang sunat satu masjid pun buat. Alhamdulillah. Syukur. Tapi tengok pula, aku sembahyang di masjid, aku sembahyang macam mana? Di rumah aku sembahyang macam mana? Tambah orang perempuan ni tahan sikit nak banding dengan orang lelaki. Pasal apa? Orang lelaki kalau pergi masjid, dengan jubah, dengan serban semua cukup, dengan ridak apa semua cukup. Tapi kalau sembahyang seorang-seorang di rumah, pakai baju pagoda ya. Man, boleh gagah tengah tu baju panas sangkut je sembahyang. Amboi, baju panas sangkut. Orang perempuan tak boleh pakai gitu. Kalau kata orang perempuan boleh pakai gitu, aurat dia sama dengan orang lelaki, pusat dengan lutut, rasa-rasa ramai yang sembahyang pakai baju dalam saja. Entah apa. Pasal apa? Pasal sah. Ni lah. Tapi oleh kerana tak sah, tu yang gagah pakai tu. Itu yang gagah pakai. Kalau siapa orang lelaki, jadi orang lelaki tengok orang lelaki dia. Tengok suami kita, sembahyang di rumah dia pakai macam mana? Pakai baju panas ya. Kan? Kain plekat pun gulung besar dia kan. Tapi kalau nak pergi masjid, kita berhadap sama. Ya Allah, buat ibadat kan sama. Tapi pasal apa? Beza. Kan? Beza kita tu beza. Sebab tu dia kata Bashar ni dia kata apa? Seorang lelaki tanya, dia kata memandang seorang lelaki pada Bashar bin Mansur ketika memanjangkan ia akan sembahyang dan mengelokkan ia akan ibadat, buat elok baca tertib semua rokok, maka tetap kala selesai ia daripada sembahyangnya, berkata ia bagi lelaki tu, Bashar pun balik tengok, kata kat lelaki, pasal apa? Lelaki tu duduk tengok dia. Dia kata apa? Jangan menipu akan dikau oleh barang yang engkau lihat daripada aku. Dia kata hang jangan tertipu. Jangan tertipu dengan apa yang hang tengok daripada ibadat hak aku duk buat ni, hang jangan tertipu, dia kata. Pasal apa? Kerana dia kata kerana iblis mengejarkan ibadat. Kerana iblis mengejarkan ibadat ia dan sembahyang ia beribu-ribu tahun. Tengok iblis, dia kata. Iblis ni buat amal ibadat beribu-ribu tahun. Kemudian jadi ia kepada barang yang jadi kepadanya. Jadi apa? Artinya jadi kafir. Wal'iyazubillah. Wal'iyazubillah. Sebab apa? Sifat sombong dia. Sifat sombong dia. Dia menyebabkan Allah Ta'ala murka, marah dia, dan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia jadi kafir. Sedangkan sebelum tu, hebat ibadat. Iblis ni ibadat dia hebat, lebih hebat pada malaikat. Hebat. Tambah kita hebat tak mana amal ibadat. Tak ada hebat tak mana. Habis bila tak hebat tak mana, kita nak duk perasan kata kita bagus ibadat kita. Kita duk perasan kata elok dah ibadat kita. Tak ada elok tahu mana. Kan? Ada lagi orang yang lebih hebat, lebih elok ibadat mereka. Kan? Oleh sebab itulah bila mana kita ni Allah Ta'ala bagi kekuatan ni, gunalah kesempatan yang Allah Ta'ala bagi ni, ibadat dalam keadaan yang kita mampu buat, dan doa pada Allah, mudah-mudahan mengharapkan Allah Ta'ala terima amal ibadat kita. Lepas tu wal'iyazubillah, ketahui olehmu bahwasanya sifat sebab wujud itu jahil.
Muka surat 24, baris yang ketiga daripada bawah. Baris yang ketiga daripada bawah. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, dan riwayat daripada Jabir, siapa dia? Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah, ia merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga di antara 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir meriwayatkan hadis lebih kurang sebanyak 1540 hadis yang diriwayatkan oleh Jabir. Jabir ni first time kita kata berjumpa dengan Rasulullah di waktu masih kecil, di waktu penduduk Madinah daripada kalangan orang Islam yang timbul perasaan rindu untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Rindu yang teramat sangat. Sebelum itu Rasulullah belum lagi berhijrah. Bila rindu yang teramat sangat, maka pakatlah, kita kata bahasa kita, pakatlah berapa ramai orang kan? Dan di antaranya ialah Abdullah turut serta dalam rombongan itu untuk pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menghilangkan rasa rindu tadi. Maka dalam rombongan tersebut ada seorang anak kecil, yakni Jabir, yang dibawa oleh bapa dia, yakni Abdullah. Maka mereka pun pergilah sampai ke Mekah, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa rindu hilang. Ini hebatnya sahabat-sahabat dulu. Ada juga daripada kalangan tabi'in yang sehingga Rasulullah sebut inilah tabi'in yang paling baik, yang paling baiklah, paling bagus. Ada seorang tabi'in yang paling baik. Maka ditanya kepada Rasulullah, siapa dia? Yakni Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni dia bukan sahabat Nabi. Dia hidup di zaman Nabi. Dia hidup di zaman Nabi. Nak dikirakan sahabat Nabi, seseorang itu dia beriman dengan Nabi dan berjumpa dengan Nabi, baru dikira sahabat. Kalau dia beriman tapi dia tak pernah berjumpa dengan Nabi, maka orang tu tak dinamakan sahabat. Uwais dia hidup di zaman Nabi tetapi tidak sempat untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggal di Yaman. Sebab apa Rasulullah sifatkan Uwais ini daripada kalangan tabi'in yang terbaik? Kerana 2 sifat yang ada pada diri dia. Yang pertama, sifat kasih dia kepada ibu dia. Kasih sungguh. Bila mana bapa dia meninggal dunia, maka dia jaga mak dia ni. Dia jaga mak dia. Sebab tu panggilan mak ayah ni kita kena terui sampai bila-bila. Kadang-kadang kita ni di segi adab kita takut apa? Dengan perkataan tadi boleh menyebabkan kita derhaka kepada ibu bapa dalam keadaan kita tak sedar. Macam mana? Contoh Hanak pergi mana minggu depan tak main? Dia kata, aku minggu depan aku tak boleh main, aku nak balik tengok orang tua. Tu banyak kita orang cakap, nak balik tengok orang tua. Perempuan yang peringkat yang umur tua ni, kadang-kadang bila anak-anak bawa pergi kedai makan semua, kawan-kawan main, ni orang tua saya. Ada tak terasa? Kadang-kadang terasa lah orang tua kan.
tu kita takut apa? Takut kita derhaka dalam keadaan kita tak sedar kita sudah derhaka kepada ibu bapa. Jangan sama sekali kita menyebut ibu bapa kita dengan perkataan orang tua. Sebutlah ini mak saya, ini bapa saya, ataupun ayah saya. Minggu depan saya tak boleh mai, saya nak balik ziarah mak ayah saya di kampung. Kan? Ni kita guna istilah balik ziarah orang tua. Orang tua apa? Orang tua mana? Bayang ibu bapa kita, mak kita ni jaga kita, Allahu Rabbi. Kan? Sanggup segala-galanya, kita nak apa semua bagi. Bapa cari wang, cari membesarkan kita apa semua. Tiba-tiba mai peringkat kita dah dewasa hari ni, dah nak masuk alam tua ni, kita panggil kepada ibu bapa kita orang tua pula. Batu Uwais ni Rasulullah sifatkan dia antara tabi'in yang terbaik. Kenapa? Kerana dia berkhidmat kepada ibu dia. Dia tak pernah tinggal. Yang kedua, perasaan cinta, rindu dia dengan Rasulullah cukup kuat. Itu yang menyebabkan Rasulullah sifatkan dia daripada kalangan tabi'in yang terbaik. Sehingga satu hari Uwais ni duduk, kita kata duduk melengung lah, duduk melengung. Sopa kadang-kadang suami kematian isteri kan. Saya buat contoh suami. Orang lelaki dia selalu termenung, kalau lelaki isteri tak ada. Melengung. Awak Allah. Tak ada orang perempuan dia kata tak ada isteri susah. Alah nikah lain lah. Kan? Kadang-kadang lepas duduk sembang tu nikah lain lah, dah tak ada ramai lagi anak dara janda ke apa semua. Minta maaf kalau ada janda tak you basah pula. Tak ada niat apa. Dia kata bukan aku tak boleh nikah lain, tapi aku duk teringat hak lama tu. Dia kata Allah, susah senang aku dengan dia. Dia dah faham dah dengan perangai aku, dengan tabiat aku. Tu. Dia duduk melengung tu. Ni satu hari dia melengung. Kenapa? Kerana rindu dia dengan Rasulullah. Teringin nak jumpa Rasulullah, tapi sayang kasih dia dengan ibu bapa dia pun kuat. Dengan mak dia ni tak sanggup nak tinggal. Mak dia tengok dia, "Uwais, awak ni hang duk melengung sangat ni." Dia kata, "Mak, bahasa kita utara, cik teringatlah rindu sungguh dengan Rasulullah." Kan? Mak dia kata, "Pilah." Kan? "Pilah, Uwais." Uwais kata, "Mak, bukan cik tak boleh pi, tapi cik tak boleh nak tinggal mak. Sagi masa cik pi sagi ni, siapa nak jaga mak? Siapa nak tengok mak? Kan, bagi makan minum mak, siapa nak jaga pakaian?" Mak ni susah tara mana pun, dia kebolehnya dia nak tunai hajat anak dia tu. Ya. Perempuan ni dah bergelar ibu. Perempuan rasalah perasaan tu. Kan? Anak-anak apa? Bagi. Kadang-kadang ni kita masak anak tak makan, awak tak kan? Tak sedap. Hantu nak makan apa? Dia kata nak makan Maggi juga. Masak Maggi. Betul tak? Oh betul, cepat tu. Pasal apa tu? Nak bagi anak tu seronok. Kan? Nak bagi anak tu. Begitu mak Uwais ni, bila ni, mak dia kata apa? Tak apalah, pilah Uwais. Tak boleh. Mak nak tak apa, pi. Mak boleh jaga diri. Pi. Lepas jumpa Rasulullah, hang balik mai. Bila dia dapat restu daripada mak dia, dia pun pi ke Madinah. Bila pergi ke Madinah, sampai di Madinah, cari-cari Rasulullah tak ada. Tanya orang kata apa? Rasulullah pergi ke medan peperangan. Rasulullah tak ada, keluar pergi medan perang. Bila mana Rasulullah tak ada, tak boleh nak jumpa. Nak tunggu, tak tahu bila nak balik. Hati teringat kat mak, balik, tak jumpa. Balik dalam keadaan tak berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah habis peperangan, balik mai rumah. Ini Allah Ta'ala mukjizat Rasulullah, dia boleh tahu orang cari dia. Sampai di rumah, jumpa sahabat yang tak pernah, tanya, ada tak seorang pemuda mai cari aku? Maka jawab mereka, ada ya Rasulullah. Ada seorang. Lalu Rasulullah kata apa? Hai Umar, hang pergi ke satu daerah di Yaman. Nama daerah tu, nama kampung tu Al-Qarni. Tu nama Qarni. Perkampungan Al-Qarni ni hang cari seorang pemuda yang nama dia Uwais. Pergi kat dia, hang minta suruh Uwais doa kat hang. Tu hebat. Sedangkan Sayyidina Umar sahabat.
Tapi Rasulullah suruh Uwais tolong doa. Hebatnya. Sebab tu Rasulullah sifatkan orang tabi'in yang terbaik ialah Uwais. Kerana apa? Nak berbakti kepada ibu bapa dia. Ni cerita tadi ni cerita Jabir ni. Di kona aku mana tahu. Kona pi jauh aku mana tahu pi. Nak pi Kelang lama dia pi sampai ke Lunas. Cerita Jabir ni dia sahabat Nabi. Bila cerita rindu ni cerita rindu yang boleh pi jumpa Rasulullah. Dah jumpa Rasulullah. Bapa dia jumpa Rasulullah Abdullah. Jabir pun jumpa Rasulullah. Bila dah jumpa tu, maka mereka tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah kami ni daripada kalangan Ansar ataupun Muhajirin?" Maka Rasulullah kata, "Kamu daripada kalangan Ansar." Bila Rasulullah sebut mereka ini daripada kalangan Ansar, pakat balik. Sebab apa? Mereka tanya tu. Kalau seandainya Rasulullah sebut mereka ini daripada kalangan Muhajirin, mereka tak balik lah. Mereka tunggu untuk berhijrah bersama-sama dengan Rasulullah. Maka mereka balik ke Madinah, tunggu. Tunggu apa? Tunggu kedatangan dengan Rasulullah. Maka Abdullah ini, bapa Jabir ni, orang yang pertama gugur dalam medan peperangan di Uhud. Di waktu nak berlaku peperangan Uhud, maka Jabir nak turut serta dalam peperangan itu. Maka bapa dia tak bagi. Ini Abdullah. Bapa dia kata apa kepada Jabir? Jabir, hang tak boleh pergi. Aku nak tinggal amanah hang, suruh jaga. Jaga apa? Jaga kakak hang. Jaga kakak-kakak hang. Dan aku nak bagi tahu, seandainya aku gugur syahid di medan Uhud, aku minta hang tolong jelaskan hutang-hutang aku. Pi medan peperangan Uhud, ditakdirkan bapa dia yakni Abdullah gugur syahid. Syahid di medan Uhud. Bila Jabir ni dapat berita kata bapa dia gugur syahid di medan Uhud, sonok dia. Syahid. Kita ni dengar ibu bapa ke siapa leleh ramu sedih apa semua. Jabir seronok. Sebab apa? Sebab bapa dia yang syahid dapat. Akhirnya bila dah habis peperangan, semua balik, maka Jabir pergi jumpa Rasulullah. "Ya Rasulullah, saya ni bapa saya sebelum keluar pergi perang, dia ada tinggal amanah kat saya." Apa dia? Kata Rasulullah, yang mana bapa saya ni ada berhutang dengan orang. Lepas tu bapa saya kata tidak ada harta untuk bayar kecuali ada sedikit kurma. Tapi kurma aduk dalam store tu tak cukup nak bayar. Rasulullah kata, "Tak apa, jom kita pergi rumah." Contoh pergi rumah. Mana store? Tunjuk store. Pergi panggil semua orang yang bapa kamu berhutang, panggil semua mai. Pakat mai semua hutang. Rasulullah suar tangan dalam store tu, ambil kurma bayar, habis semua bayar. Bayar sampai habis semua. Lalu Rasulullah kata kepada Jabir, "Wahai Jabir, hari ni hutang bapa kamu habis dah, bayar. Selesai bayar semua." Jabir heran, kurma dalam store tu sikitnya, macam mana boleh bayar habis? Rasulullah pun balik. Maka Jabir buka pintu store. Buka pintu store, tengok tu dia kurma hak ada tadi tak luak pun. Tak luak pun. Ini mukjizat Rasulullah. Hebat. Ni cerita Jabir ni. Daripada Jabir. Cerita Jabir saja pun panjang ni mana. Bila nak habis kitab. Dan daripada Jabir bin Abdullah, bahwasanya Nabi SAW terlihat akan seorang perempuan, maka lalu ia kepada isterinya Zainab, maka keluar ia padahalnya bersabda bahawa sesungguhnya perempuan apabila berhadap ia di dalam rupa syaitan, maka apabila melihat seorang kamu akan perempuan, maka berkenan kamu, maka hendaklah seorang itu menjima akan isterinya. Abang kat suami, abang pergi kerja tengok isteri tengok perempuan lain segak, balik jima mereka. Mereka kata mengotok ustaz ni. Ni dalam kitab sebut. Dalam kitab sebut. Dan Rasulullah pun sebut. Rasulullah suruh, maka hendaklah seorang itu menjima akan isterinya, maka bahawa sungguhnya serta isterinya seumpama yang ada serta perempuan yang dilihat itu.
yakni dihilangkan akan syahwat kepada perempuan yang hilat itu dengan jima' kepada isterinya yang halal. Kerana syahwat kepada perempuan yang hilat itu daripada syaitan. Tu yang duk gila tu lelaki kita tu. Kadang-kadang minta maaf tu lelaki kita. Kan? Suami kita kadang duk kenal dengan tu, duk kenal anak tak bini orang, duk kenal janda tu, duk kenal anak dara tu. Pasal apa? Pasal syaitan pi duk make up dia tu. Padahal tak segak mana pun, kadang kita segak lagi. Tu yang kadang-kadang buat macam mana dia ambil buat bini nombor 2. Kan? Bini dia hak tu segak tak singa. Pasal apa? Pasal syaitan. Tentu nikah tak lama, tinggal. Tinggal mana? Tinggal hak 2 tu juga. Dia kata hak lama juga lah. Dia kata hak ni susah senang dengan aku ni. Dia faham dah perangai aku, tabiat aku. Hak baru ni dia kata dia kira nak jalan tak mesti hang baru tahu. Orang lelaki ni tak tahu dah lah. Kan? Ni balik ni baca ni baca. Tanda bagi elok, balik baca kat suami. Bagi suami dengar. Dan suami tak ngaji kita mengaji, balik baca dia hati. Balik baca kat Azhar. Dengar dia. Baca kat suami, abang duduk ustaz. Ni, saya pergi mengaji tadi, ustaz baca. Ustaz tu pun baca malu-malu jugalah. Padahal tak malu pun. Hak yang dengar malu lebih pula lah. Dia dalam bab hukum ni jangan malu lah. Terpaksa kena habaq. Dengar, bagi dia dengar tu. Sebab apa? Sebab kerana perempuan yang hilat itu ialah daripada syaitan. Dan dengan sebab jima' ia akan isterinya yang halal itu, hilanglah syahwat syaitan tadi ni. Keinginan kepada perempuan tu hilang. Kan? Itu tak ada duk gila. Ni sampai kadang-kadang makan pagi betul. Tak ada ni sibuk tu. Dah janji nak makan sekali. Mula-mula gitu. Itu yang duk jadi. Kan? Lalu outstation. Kita pun percayalah outstation. Berapa hari abang ni? 3 hari. Dulu tak pernah outstation, baru naik pangkat. Baru naik pangkat, outstation lah dia kata. Rupanya tu naik pangkat lepas outstation, lepas ke apa? Ke betung. Hidup nikah pula tu. Tu yang kadang-kadang saya duk kata hak yang nikah 2 tu. Kan? Bukan tak kata apa nak nikah bagi elok. Kalau rasa mampu, nikah bagi elok. Duk lari upah ke betung, duk pergi upah ke Siam. Duk pergi macam nikah sini ya. Buat bagi elok. Dapat minta izin kat suami, kat isteri bagi elok. Ni abang nak kahwin seorang lagi. Macam mana? Tanya pendapat. Dia kata hak ni kenal bang. Orang perempuan pun kadang-kadang dia angkat hal ni dulu. Abang dengar dulu. Kita bincang dulu bang. Apa masalah bang? Tak kena tak mana lagi bang. Ni tak ada melenting terus kan aku. Dia kata ustaz, bab ni jangan lanjut. Kena laju sikit. Jangan lanjut. Tak apa nak mau dengar sedikit telinga dia kata. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dihikayatkan oleh setengah ulama daripada Sayyidina Abdullah bin Umar. Tadi Abdullah bin Mas'ud dalam kitab tu. Ni Sayyidina Abdullah bin Umar, yakni anak kepada sahabat Nabi SAW, yakni Sayyidina Umar, khalifah yang kedua. Dia lahir di Mekah dan wafat juga di Mekah. Sayyidina Abdullah bin Umar ni dia memeluk Islam ketika usia 10 tahun bersama-sama dengan Sayyidina Umar. Dia masuk Islam. Maka kata setengah ulama daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dan adalah ia daripada zuhud, sahabat daripada kalangan orang-orang yang zuhud, daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada ulama mereka itu bahawa sungguhnya adalah ia berbuka daripada puasa
dengan jima' dahulu daripada makan makanan. Buka puasa dengan jima' boleh tak? Boleh. Kan? Buka puasa. Dia kata teruk lah. Dah. Kan? Sebab tu nafsu ni orang tak sama. Sopa kereta. Kereta bukan sama. Kawan ni kereta dia laju, kawan ni kereta dia slow. Tak sama. Dan terkadang menjima' ia akan isterinya dahulu daripada sembahyang maghrib. Kemudian maka mandi junub dan sembahyang kemudian daripadanya. Sebab apa ni sahabat-sahabat Nabi buat macam ni? Kerana adalah perbuatan yang demikian itu kerana menyelesaikan hati bagi berbuat ibadat akan Allah Ta'ala. Apa maksud? Kerana nak bagi hati ni kosong, menyelesaikan hati ni, hati tak teringat dah dengan benda-benda lain. Kan? Supaya hati ni terus berhadap dengan Allah. Kita sembahyang hati kita ya. Ratanya bulan puasa, cara bulan puasa. Ni nak puasa tak berapa lama ni kan. 2 bulan, 3 bulan lebih. Nak puasa pula. Sembahyang Zuhur tu. Nak buka puasa maghrib ni. Nak langkah apa? Waktu asar. Asar tak masuk lagi, baru sembahyang Zuhur. Sembahyang Zuhur tu fikir dah. Nak masak apa buka puasa petang ni tau. Dia fikir siap dah. Patutnya benda tu lah fikir sebelum tu. Selesaikan nak dulu. Tu sahabat Nabi teringin jawapan, selesai tu dulu. Supaya apa? Hati ni tak teringat. Kita pun itu selesai. Apa yang kita ada teringin. Tapi kena tengok lah. Tengok apa? Tengok waktu. Kalau waktu tu sempit, maka sembahyang dulu. Sembahyang dulu. Dia kata baru balik tak sat sampai di rumah. Contohnya sampai rumah pukul 1. Buat apa? Beli pokok bunga. Perempuan ni pokok bunga lah. Kan? Tak sabar nak tanam ni. Selesai tu, tanam dia siap. Kalau seandainya satgi sembahyang Zuhur ni menyebabkan kita duk teringat pokok bunga dia, selesai tu dulu. Tujuan apa? Nak kosongkan hati kita supaya berhadap dengan Allah. Sembahyang batin dia panggil ni, jaga batin. Zuhur jaga dah. Kan? Zuhur jaga dah. Hak batin pula kena jaga. Kita tak payah. Tak tahulah tu perempuan aku boleh. Kan? Saya tak dan nak habis rakaat tamu. Doa iftitah tak dan nak habis dia pi rata dah. Tak dan nak habis doa iftitah, Fatihah pun tak dan baca lagi. Dia teringat macam-macam. Dia fikir macam-macam. Dan sembahyang kemudian daripadanya. Dan adalah perbuatan yang demikian itu kerana menyelesaikan hati bagi berbuat ibadat akan Allah Ta'ala dan mengeluarkan akan kelengkapan syaitan daripadanya. Ni kelengkapan syaitan duk tinggal dalam, keluar habis bang. Kan? Kelengkapan duk ada dalam diri kita, kelengkapan syaitan tu yang membuatkan kita sembahyang duk teringat macam-macam. Kan? Ada duk teringat ni. Selesai dulu. Nak masak we clear. Kan? Jangan kita pi masak slow pi lepas tu mayang. Satgi dia teringat nak semayang lajak lama, satgi dia kata dia kering, satgi dia dah selesai dulu masak. Kan? Kita orang perempuan ni selesai dulu, bagi clear pun semua, lepas tu mayang bagi sempurna. Sebab tu saya sebut ni, tengok waktu. Kalau waktu tu sempit dengan ni, maka kita kena semayang dulu. Tapi kalau kata waktu tu luas lagi, dia tengok. Kalau kita tak buat hal ni, menyebabkan dalam semayang lagi duduk teringat itu, maka selesai itu dulu. Walaupun kita kata lewat tengah jam atau tak apa. Sebab apa? Nak supaya hati kita ni tak teringat dengan perkara lain. Tapi kalau seandainya buat tak buat pun sama, dia kata kan. Aku tak payah, dia kata. Kalau aku selesai pun sama, tak selesai pun sama. Kan? Hak tu buat dulu. Ambil awal. Kan? Usahalah kat mana kita mampu buat. Buat apa supaya kosong. Dan adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi, nama penuh dia Abu Qasim bin Muhammad Junaid Al-Baghdadi. Dia bermazhab Syafi'i, merupakan qadi di Baghdad.
Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala berkata, aku berkehendak kepada jima' itu seperti aku berkehendak kepada kemakanan. Dia kata, Syekh Junaid Al-Baghdadi ini, dia kata, aku berkehendak kepada jima' tu seperti aku berkehendak makan kemakanan. Lepas makan nak makan tu, lepas makan nak makan tu. Maka isterinya itu seperti makanan, dan dengan dia sebab menyucikan hati daripada was-was, dan dari kerana inilah menyuruh oleh Rasulullah SAW akan tiap-tiap seorang yang melihat akan perempuan maka ingin ia kepadanya. Tengok perempuan tak teringin, tak apa lagi, tapi kalau tengok perempuan teringin. Sebab tu orang perempuan ni dia suruh tutup aurat begini. Supaya apa? Supaya orang lelaki tengok tak teringin. Berpunca teringin tadi ni, berpunca siapa? Berpunca kita. Kita pakai pakaian yang tak sempurna. Yang ni pakaian yang tak dituntut oleh syarak. Tu yang jadi orang duk teringin tu. Cuba pakai bagi elok. Ni pakai nak pergi berjalan, dia siap tu tak salah kira lah. Kan? Supaya saya sebut dia bubuh hak ni, dia bubuh hak ni. Duduk di rumah tak siap pun. Tentu suami balik tengok, nampak berlemoy pun ni kata. Kan? Rupa baru main masak-masak. Biar nampak segak walaupun duduk di dapur, nampak berseri je. Bersiap dia. Suami balik tengok, oi. Kan? Baru dia tak teringat hal lain. Ni Allah berlemoy. Kan? Pakai duk masak pakai ketang dada. Allah. Tak contoh. Tak lah. Kan? Tu lah. Kadang-kadang bau masam ketiak, bau masam apa. Allah. Suami makan pun kan? Minta maaf lah saya buat tu kan. Cuma nak abang biar kita bersiap tu demi supaya tu gaduh bila suami nak nikah lain, mula nak marah. Boleh. Mampu kan nak buat tu? Tahu mana sangat? Boleh. Jangan kita. Kan? Jangan kita. Biar kita bersiap, insya-Allah suami dia tak cari lain kan? Layan suami bagi sempurna. Islam ajar tu. Kan? Ni tak layan. Mana suami balik pun kita duduk dapur buat tak tahu. Suami masuk bagi sama-sama ada orang, kata ada orang lah rumah ni. Sunyi sepi, cari mesti rupa-rupa duduk nyuruh lah store. Duk buat apa? Duk cari kain baju lama. Anda buat apa? Kan? Suami balik, layan suami tu. Abang nak minum dulu ke? Nak mandi dulu. Abang nak minum apa petang ni? Dia kata kopi O. Okey. Tak apa macam kopi O. Kan? Ni dah. Yang masak ni. Pi tekan lah tu ayak panas dada. Kopi tu radik ada kan, tu radik tu kan. Ambil tu orang bancuh ni orang tak larat kan sehari tahu dak buat rumah. Beletiak tambah lagi suami dah balik letih lah kan. Jangan kita macam tu lah kan. InsyaAllah aduk main mengaji ni tak buat lah perangai tu kan. InsyaAllah tak buat lah. Semua elok layan suami. InsyaAllah rumah tangga bahagia kan sampai jannah insyaAllah. Maka ingin ia kepadanya bahawa menjima ia akan isterinya, kerana yang demikian itu menolakkan akan was-was daripada dirinya. Bila selesai tu akan menghilangkan was-was dalam dirinya ketika mana? Ketika beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Sayyidina Abdullah Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas kan. Mana hari ni kita jumpa 3 Abdullah. Satu tadi Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Abdullah Ibn Umar, yang ketiga Abdullah Ibn Abbas. Allahu Rabbi, Allah Ta'ala takdir 3 orang kan. Kita jumpa 3 orang sahabat hari ni kita jumpa kan. Makam dia terletak di Taif kan. Abdullah bin Abbas. Sebab tu kalau siapa yang pernah pergi Taif kan, ada Masjid Sayyidina Abbas ni, Masjid Sayyidina Abbas. Sayyidina Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, khairun hazihi ummatin aksiruha nisa'un. Kata Sayyidina Abbas, artinya bermula yang terlebih baik umat ini iaitu
yang terlebih banyak perempuan, yakni isteri. Hak ni dia kata tak boleh baca kat suami. Dia kata tak boleh baca kat suami. Dia kata hak ni balik baca sekat hak nu atas dia kata. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas ni kata tak boleh baca ni. Suami tanya awak tak baca apa? Tak boleh, hak ni dia tak apa nak nampak huruf, tak apa clear kelabu. Pasal apa? Pasal Abdullah bin Abbas dia kata apa? Khairun hazi ummah, sebaik-baik ataupun yang terlebih baik daripada kalangan umat ini, iaitu aksiruha nisaun, yang terlebih banyak perempuan, yakni isteri. Suruh kahwin banyak. Tanya perempuan agak-agak boleh tak? Dan jawab tak boleh. Kalau kata semua ni angkat tangan, siapa sanggup bermadu, rasa-rasanya mungkin kalau ada yang sanggup ni seorang dua, tidak pun tak ada langsung. Habis sangat nak jaga ni. Kalau kita tanya seorang, ikut lepa lah ustaz, kalau lepa mampu. Tu tapi dalam hati ni Allah pun nak dengar. Tapi biasalah orang perempuan kan, saya pun faham hati orang perempuan ni kan. Memang benda tu sunnah, dia kata banyak lagi sunnah. Awak pergi duduk tengok tang tu saja. Kan? Benda sunnah banyak lagi abang nak buat, dia kata. Awak abang nampak tang tu saja. Orang perempuan pun dia ada jawapan dia. Tak ada jawapan, saya tolong abang lah tu. Baik. Dan kata saya pun tak mengurai banyak tang tu, tuan-tuan pedih telinga kalau mengurai. Dia tahu lah. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, barang siapa sangat inginnya kepada perempuan, maka jikalau tiada ia berkahwin, nescaya hendaklah ia berkahwin dan lagi. Katanya pula, barang siapa sangat baginya syahwat kepada perempuan, padahalnya tiada terpelihara syahwatnya itu dan tiada pecah dengan satu perempuan, maka sunat ia beristeri lebih daripada 1 hingga 4 orang. Kata Imam Ghazali, siapa yang sangat inginnya kepada perempuan, jikalau tiada ia berkahwin, nescaya hendaklah ia berkahwin. Orang Imam Ghazali kata, kalau dia teringin kepada perempuan, kalau tak kahwin, suruh kahwin. Anak-anak kita, anak terona kita kan, umur berapa kita tengok, umur 20 lebih lah, duk kerja apa. Tambah zaman lah ni, majority, bukan semua, majority berpasang-pasangan. Alah biar pergi dululah, lepas nak kawan ini pun jangan jangan duk bagi kawan lah. Kawan setelah mana? Setelah diijab kabul baru biar kawan. Sebelum ijab kabul jangan kawan, tak boleh. Sebab apa? Syaitan tu ada. Hak tu yang duk jadi duk jadi mana? Sebab tu tak boleh. Islam dia suruh cinta, maneh bercinta ni waktu nak. Maneh bercinta setelah berkahwin, bukan manehnya bercinta sebelum kahwin. Bila maneh bercinta sebelum berkahwin, bab tu lepas berkahwin tak apa nak maneh lah. Dia maneh habis. Biarlah bercinta selepas berkahwin, lagi maneh. Pergi honeymoon mana-mana seronoknya. Perempuan bayar balik zaman mula-mula kahwin tu, pergi honeymoon rata cok. Tu zaman hak tu honeymoon. Saya tak ada honeymoon lah, pergi pagi-pagi mangkit pergi motong tuan-tuan dah. Tak apalah. Hak tu tak salah. Bila dah kahwin. Yang tadi. Sebab tu kata Imam Ghazali, siapa yang begini tengok anak terona kita. Lagu mana cerita? Dia duk kerja ada apa semua. Ada calon. Ada mak nak kawan dulu. Tu sah kawan. Kalau nak jom. Mak nak pergi tengok, nak pergi merisik tengok lagu mana. Terus ada kawan-kawan lah. Nikah lepas tu kawan lah. Tak nak kenal hati budi. Nak kenal apa? Bila jadi isteri dia, kita yang didik dia. Kita yang didik dia. Bukan jangan suami didik isteri. Tapi kalau isteri solehah, tak apalah. Dan lagi katanya pula, kata Imam Ghazali, barang siapa sangat baginya syahwat kepada perempuan, teringin sangat kat perempuan, padahalnya tiada terpelihara syahwatnya itu, tak boleh nak bendung, tak boleh nak jaga, dan tiada pecah dengan satu perempuan. Seorang isteri tak boleh nak hilang lagi keinginan, maka sunat, bukan wajib. Maka sunat ia beristeri lebih daripada satu. Lebih satu sampai apa? Hingga 3 ataupun 4. Sampai 4. Dia kata kacau lepas kata ni.
Ustaz, laju. Jangan duk slow sangat. Kan? Laju sikit. Dan demikian lagi, jika tiada terpelihara syahwatnya itu atau pecah syahwatnya itu, tiada tetap hatinya dengan segala isterinya yang ada kepadanya, maka sunat digantikan dengan isterinya. Sampai tahu tu ganti. Cukup dah kota 4, ganti. Syarak dia buat sampai tahu tu. Nak abang kadang-kadang ada jenis tu. Kita berdoa lah, mudah-mudahan suami kita bukan jenis tu. Bunga jenis kata teringin sangat. Tapi syarak tak tu mana kata apa? Mana kata ada. Ustaz, kalau berganti tu kata ganti tu tak kamu air wanita. Tu dia. Soalan cantik tu. Saya ada tunggu memang ada orang tanya bab ni. Baik. Adakah masuk dalam kategori menginaya wanita? Sebab apa? Sebab keinginan suami tadi ni. Bila mana si isteri tengok dalam 4 tu yang mana tidak boleh memberi kita kata kepuasan lah kepada suami tadi ni, maka diganti. Dan dia tak masuk dalam kategori terinaya sebab ini disuruh oleh syarak. Anak-anak wajib nafkah kepada suami. Dia wajib kena bagi. Dia tak boleh tinggal begitu saja tanpa memberi nafkah. Dia kena pastikan anak dia, isteri dia, bekas isteri dia ada tempat tinggal apa semua. Jangan tinggal pi longkang tu, tak boleh. Tu inaya lah. Yang kata inaya tu tak ada. Kalau kata contoh isteri dia hak dia nak buang tu contoh, dia tak ada kerja apa dia. Maka suami tadi ni dia kena bagi. Dia kena bagi nafkah kepada bekas dia tu untuk jaga sara hidup anak-anak dia, supaya tak timbul perinaya di segi keuangan, kita kata bahasa ni. Keuangan tak timbul itu. Tapi kalau tak boleh buat hak tu, jangan. Tak boleh buat tu, jangan. Habis nak buat macam mana teringin? Islam ajak satu lagi cara, ialah dengan berpuasa. Itu cara dia. Tapi jaranglah kita nak jumpa sampai macam ni kan. Tapi syarak tak tu kemungkinan ada. Hati nak tanya apa ya? Itu juga. Sama fikir tu. Baik. Dan adalah Sayyidina Hasan ibnu Sayyidina Ali sangat banyak berkahwin. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Ali banyak berkahwin, hingga berkahwin lebih daripada 200 isteri tu dia. Sekian 200 isteri. Mungkin zaman masa tu syariat 4 orang tak ada lagi kan. Dan terkadang berkahwin ia akan 4 perempuan dengan satu akad dia. Dan terkadang ia tolak akan 4 isterinya dengan sekali tolak pada satu waktu, dan digantikan dengan isteri yang lain pada waktu itu juga. Kalau kita baca balik, kita fikir hari ni, kita tengok kisah ni, kita ketawa. Teruk lah. Sampai tu kita baca tantu teruk. Tapi sebenarnya orang sahabat buat tu, dia fokus tahu mana? Dia fokus ibadat mereka dengan Allah. Mereka fokus ibadat mereka dengan Allah, supaya ibadat mereka ni tak ada gangguan langsung. Kita tak fokus tentang ibadat, kita fokus tentang keseronokan semata-mata. Sebab tu suami-suami kadang-kadang dia nak kahwin sampai 3-4, abang tang ibadat tu tanya fokus. Tang ibadat abang tahu mana? Dengan abang boleh kahwin 2-3 ni ibadat clear tak? Sahabat-sahabat ni dia berkahwin 3-4 sampai 200 yang diceritakan tadi ni. Kenapa? Semata-mata nak jaga ibadat bagi elok. Sebab tu mereka buat gitu. Kita ni bukan fikir nak bagi ibadat elok. Ibadat kui tak elok, lagi ramai lagi tak elok. Dia fikir mula sabut bini ni nak beranak, bini ni nak bersalin. Kan? Hak nu pula anak kecil. Dia jadi sabut. Ya. Beza tak? Beza dengan sahabat. Jangan fokus tang tengok banyak, tapi fokus tang kosat tujuan mereka berkahwin tadi.
Tu kadang-kadang orang silap pergi faham tu kata tang tua lah. Kan? Kita tanya orang yang kahwin dua dah. Ibadat kamu macam mana dengan Allah? Allah dia kata pening bini dua. Jumpa dah 2-3 orang kawan-kawan yang kahwin 2-3. Dia kata Allah peningnya dia bini. Hang duk cari pasal buat apa? Duk elok duk cari pasal buat apa? Orang kalau kahwin dua ibadat kita dengan Allah lagi hebat. Okeylah. Sahabat-sahabat buat gini kerana apa? Ibadat mereka tu lagi elok. Tu kita kena tengok situ. Kan? Tu pasal kau ni kan. Pasal kau bagi buah tu. Tu abang kat suami, saya boleh bagi izin abang nak kahwin seorang lagi. Tapi nak tanya sebelum. Kalau abang boleh jaga hal ni, kahwinlah kan. Ibadat abang tahu nak. Boleh jaga tak ibadat bagi sempurna? Sahabat dulu kahwin ramai. Takat abang 2 orang tak apa. Sahabat dulu kahwin 200 orang. Lagi ramai tak? Tapi ibadat mereka guna dengan Allah. Takbir tak ingat apa langsung. Tak ingat apa. Tu yang sebut dalam kitab Nabi Musalli kan. Setengah-setengah sahabat sampai burung boleh hinggap atas bau. Kita burung tak berani nak hinggap. Kan? Burung boleh hinggap. Semayang lepas. Tak bergerak, tak ada ni. Kita lah sat-sat dia gatai kutu, sat-sat dia gatai uban. Mana tu kereta dia beruban penuh. Dia gatai tanu, dia gatai tanu, duk kira nak garu. Tu beza. Dan adalah Mughirah bin Sab'ah beristeri 80 perempuan. Dan adalah sahabat Nabi SAW. Dan adalah Mughirah bin Sab'ah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqan wa dinan qayyima wa 'amalan salihan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kena off the record dah. Tak termasuk dalam kuliah kita ni. Kalau nak kerja kan, kita tengok dari national kerja lah kan. Kalau orang kahwin banyak, kita rasa bukan. Asalnya sibuk nak mengirim isteri, tak mengirim. Dia sibuk ibadat. Zaman ini off the record lah. tapi lah hari ni dia sibuk pilih isteri, bukan dia sibuk tang ibadat. Zaman hari ni kita majoriti lah, bukan kata semua. Mungkin ada yang mungkin nak sibuk untuk ibadat, mungkin ada kan. Tapi kita duk tengok setakat hari ni kebanyakannya sibuk nak pilih isteri ya kan, bukan dia kita datang ibadat kan. Tapi saya kata kenapa banyak isteri mengganggu ibadat, bukan minta terbaik ibadat. Sebab dengan tanggungjawab yang banyak, anak mesti ramai. Anak mesti ramai dan penggiliran isteri Dia tak semestinya tak semestinya kita nak hukum semua orang sama lah. Kemungkinan ada orang yang isteri ramai dia boleh jaga, walaupun anak ramai, isteri ramai, dia boleh jaga pembahagian, dia boleh bagi semua okey. Dan yang cuma kita tengok hari ni majoriti yang bila isteri ramai dia mungkin dia tak boleh nak jaga bagi sempurna lah. Itu hak kita hukum hari ni, hukum hak majoriti. Tapi ada juga yang kurang tu ada yang boleh
setengah sampai 3 orang, 4 orang